Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita membaca doa sebelum belajar, marilah bersama-sama dengan Ustazah membaca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Sebelum itu, kita telah mempelajari mata pelajaran ibadah ini. Pelajaran yang kelima iaitu tajuk solat. Kita telah mempelajari pengertian solat, syarat wajib solat, syarat sah solat, maaf ya anak-anak, syarat sah solat berserta dengan rukun-rukun solat, iaitu ada rukun qalbi, qauli dan fi'li. Hari ini kita akan belajar juga pelajaran solat bahagian yang ketiga iaitu bahagian akhir. Okay, dia ada sunat hayat dan sunat abad di dalam solat. Yang pertama, sunat abad. Okay, sunat abad apa dia anak-anak? Okay, sunat abad ialah, okay, ni maksud dia ni. Ni sunat abad ni. Okay, maksud dia ialah sunat, okay, sunat yang dikuatkan. Yang sunat abad ni, kita baca sunat abad dulu. Yang dikuatkan, sunat yang dikuatkan yang andainya terlupa mengerjakannya, maka maka disunatkan sujud sahwi. Okey. Kita kena sujud sahwi anak-anak kalau kita tertinggal sunat abad ni. Disunatkan ni, bukan wajib tau anak-anak. Disunatkan. Dapat pahala sunat sujud sahwi. Terdapat berapa anak-anak? Ada 8 perkara sunat abad. Yang pertama iaitu duduk. Yang pertama duduk tahiyat awal. Membaca tahiyat awal, selawat dalam tahiyat awal. Yang keempat, berdiri ketika membaca doa kunut. Membaca doa kunut ketika solat subuh. Okay, duduk tahiyat awal ni adalah duduk sebelum berdiri rakaat yang ketiga. Okey, itu tahiyat duduk tahiyat awal Ini untuk solat yang 4 rakaat ataupun 3 rakaat. Duduk tahiyat juga disebut sebagai duduk tasyahud kerana terdapat bacaan tahiyat dan bacaan tasyahud iaitu bersyahawah. Kita bertasyahud kepada Allah SWT lah kan. Asyhadu an la ilaha illallah tu tasyahud kan. Okey, seterusnya yang keenam, membaca doa kunut ketika solat witir bermula malam ke-15 hingga akhir bulan Ramadan. Ini yang dikatakan ni. Sekurang-kurangnya salat witir ialah 3 rakaat dengan 2 salam atau 2 rakaat dengan 1 salam. Dengan doa kunut dibaca pada rakaat salat witir yang terakhir sahaja. Okey. Yang ketujuh, solat dalam doa kunut. Selawat, bukan solat. Selawat dalam doa kunut. Yang ke-8, salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad pada masa tahiyat akhir. Okey, ni selawat kepada Nabi, selawat dalam doa kunut mana? Ini ya.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey. Seterusnya, sunat yang kedua iaitu sunat hayat. Tadi yang pertama apa dia anak-anak? Sunat ab'ad. Okey. Kita ulang sini. Sujud sahwi ni adalah sujud yang dilakukan sebelum salam. Sebelum kita memberi salam tu kita ada sujud lagi sebanyak 2 kali. Okey. Kemudian sunat hayat ialah perkara sunat dalam solat yang sekiranya ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Okey, kalau sunat hayat tak perlu tak perlu. Okey ni, tak perlu. Okey, tak perlu sujud sahwi. Terdapat 14 perkara. Tadi yang sunat ab'ad 8 ni 14 perkara sunat hayat. Yang pertama mengangkat tangan. Perbuatan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram iaitu mengangkat tangan hendaklah kedua-dua tapak tangan menghadap ke arah kiblat dan kedua-dua ibu jarinya seperti dekat bawah cuping telinga dan bersempadan dengan apa? Dengan bahu. Mengangkat tangan ketika rukuk sebagaimana takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika iktidal sebagaimana takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika bangun pada rakaat ketiga selepas tahiyat awal sebagaimana takbiratul ihram. Yang kedua, kita tadi ni yang pertama ya anak-anak. Okey, yang pertama sudah. Yang kedua, meletakkan perut tapak tangan kanan di atas dengan tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Yang ketiga, membaca doa iftitah iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, ini dia. Kemudian membaca ta'uz. Ta'uz apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, menguatkan atau menyaringkan bacaan surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat maghrib, isyak dan subuh serta solat fardu Jumaat. Okey. Yang keenam, menyebut amin selepas bacaan surah Al-Fatihah. Okey. Makmum sunat menyebut amin dengan kuat bersama-sama imam ketika solat maghrib, isyak dan subuh. Kemudian yang kelima sudah, keenam sudah, yang ketujuh, membaca surah Al-Quran atau sekurang-kurangnya satu ayat dalam Al-Quran. Okey, sunat ayat 8. Membaca tasbih ketika rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu pun adalah sunat ya anak-anak. Sunat hayat. Sunat hayat. Yang ke-9. Membaca tasbih ketika iktidal. Sami Allah liman hamidah. Okey, yang ke-10 membaca tasbih ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, 3 kali tu. Bacaan ketika sujud sahwi. Okey, ni bacaan ketika sujud sahwi ni adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Yang ke-11, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha dengan melepaskan kesemua jari selari dengan lutut. Yang ke-12, duduk iftirash ketika tahiyat awal dan ketika duduk antara dua sujud. Yang ke-13, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Yang ke-14, salam yang kedua. Okey, duduk iftirash ni macam ni Dia ada tunjukkan gambar ni. Duduk tawarruk macam ni. Jadi selesailah ke tajuk. Okey, maka selesailah tajuk
solat kita pada hari ini. Okey. Ada 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama tu solat, pengertian solat, syarat wajib solat, syarat sah solat. Okey, yang kedua rukun-rukun solat. Okey. Yang ketiga ini adalah sunat-sunat di dalam solat, sunat abad dan sunat hayat. Sunat abad dituntut melakukan sujud sahwi, sunat melakukan sujud sahwi, dan sunat hayat tidak sunat. Maksudnya tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Sunat abad ada 8 dan sunat hayat ada 14. Itu sahaja, sekian daripada saya. Terima kasih. Dari saya, Ustazah Rahmah binti Muhammad. Jumpa lagi. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.